Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kembali bersiaran pada minggu ini bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana dalam Iris Wanita Dinamik. Karisma Inspirasi. Baik, inspirasi kali ini kita tujukan dan kita dedikasikan khas untuk wanita dan juga kanak-kanak, khususnya yang sering teraniaya dan juga menjadi mangsa kekerasan rumah tangga. Dan isu ini sebenarnya kan seringkali menjadi fokus utama kerana boleh berlaku melampaui batas sempadan agama, bangsa dan juga budaya. Betul. Persoalan Z sekarang ni kan Hani. Ya. Bukankah golongan wanita dan kanak-kanak ini merupakan golongan yang sepatutnya dilindungi? Ya. Sebab katanya merupakan golongan yang lemah. Tetapi masih tetap ada keganasan terhadap mereka. Ya. Jadi mungkin perkara ini boleh kita bincangkan hari ini ya. Sedangkan mereka ini juga terlindung di bawah hak asasi manusia. Mereka juga berhak bebas dan juga hidup seperti manusia biasa. Betul. Keganasan rumah tangga inilah satu pencabulan hak asasi manusia ya, dan ia adalah atau telah menjadi satu realiti harian bagi ratusan ribu wanita di negara ini yang dibataskan hak untuk hidup, hak untuk keselamatan, hak kesaksamaan dan juga hak untuk pembangunan diri. Perilaku pencabulan ini boleh dikategorikan sebagai jenayah senyap sebenarnya. Jenayah senyap. Kenapa senyap? Sebab masih lagi ada golongan wanita walaupun dah matang, walaupun dah dewasa, berumah tangga, tetapi apabila berlaku keganasan terhadap mereka, mereka kunci mulut. Mungkin takut. Dan sebagainya ya. Jadi mereka ini golongan yang takut nak buat laporan. Ini kita akan kupas. Betul. Dan ini sebenarnya kalau ramai yang tidak tampil ke hadapan akan mewujudkan satu lingkaran masalah yang melemahkan kerana ia akan memudahkan wanita bukan saja secara fizikal tapi juga seksual, emosi dan juga kekangan ekonomi. Dan ia turut mewariskan keganasan itu antara generasi. Bayangkan apabila peneraan itu disaksikan secara berulang atau dialami sendiri oleh kanak-kanak ataupun anak-anak yang berada dalam rumah tersebut, ia akan pasti akan menjadi trauma dan mereka akan mengulang perkara yang sama untuk generasi yang seterusnya. Dan trauma ini bukan trauma yang sekejap. Kadang-kadang boleh jadi trauma yang berpanjangan. Betul. Menghasilkan mewujudkan satu-satu individu yang mungkin turut melakukan perkara yang sama. Sebagai dendam yang tak sudah. Benar. Dan ada juga keganasan rumah tangga ini yang dilakukan oleh ahli keluarga yang terdekat yang sepatutnya menjadi pelindung. Orang kata harapkan pagar makan padi. Ya, tolonglah hentikanlah orang kata perilaku kekerasan ini kerana wanita dan kanak-kanak untuk disayangi bukan untuk dikasari dan hak dan kepentingan mereka ni perlu dilindungi oleh kita semua melangkaui janda. Jadi golongan lelaki juga sepatutnya membela nasib wanita dan juga kanak-kanak yang teraniaya ini. Jadi kita nak wujudkan masyarakat yang lebih selamat untuk semua orang. Ya, betul. Dan tunjukkan juga komitmen anda dengan memberikan komen balas dan juga pandangan maupun cadangan berkaitan dengan situasi yang kita bincangkan pada hari ini di Facebook Iris Wanita, Instagram dan juga TikTok Iris Wanita, dan boleh email kami di iris.wanita@gmail.com. Ya, sebentar lagi kita akan tampilkan dua orang tetamu hebat kita untuk bincangkan topik kita pada hari ini. Cukuplah hentikan. Jadi nak tahu siapa tetamu kita, jangan ke mana-mana. Okey, baik. Telah pun kita saksikan sedikit klip. Itu antara kes-kes yang telah pun dilaporkan. Bagaimana pula yang tidak dilaporkan yang dan masih lagi senyap-senyap berdiam diri sebab ketakutan, stigma dan sebagainya, Zack. Betul. Ini yang kita risaukan sebenarnya. Dan itu nak bincangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan situasi ini dengan topik cukuplah hentikan bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita yang sudah pun bersedia di studio pada waktu ini. Kita bersama-sama dengan Puan Zaiti Zubir, Ketua Pembangunan dan Projek Khas Pertubuhan Pertolongan Wanita atau singkatannya WAO, dan juga kita bersama dengan Ilham Al-Shahab yang merupakan pembantu wanita rentas Peninsula 2.0. Assalamualaikum, selamat datang. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Manis betul dulu. Ya, betul. Dan hari ini kita nak bercakap lebih lanjut lagi berkaitan dengan apa yang diusahakan, terutama sekali dalam meningkatkan kesedaran dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita nak mulakan terlebih dahulu, kalau mengikut daripada Akta Kekerasan Rumah Tangga 1994, kekerasan rumah tangga ini bukan lagi satu perkara peribadi tetapi telah menjadi
menjadi kebimbangan masyarakat. Setiap hari ada saja kita akan dengar berita-berita yang baru berkaitan dengan kekerasan ini. Namun sejauh mana sebenarnya masyarakat umum memandang dan juga menilai situasi ini, Puan? Okey, terima kasih kerana menjemput kami. Okey, di sini saya ingin katakan bahawa kes keganasan rumah tangga sekarang amat membimbangkan, dan baru-baru ini pun Selangor, Ketua Polis Selangor mengumumkan bahawa Selangor adalah negeri yang mempunyai kes paling tinggi. Kes keganasan rumah tangga paling tinggi. Okey, dan di Pertubuhan Pertolongan Wanita, kami ditubuhkan pada 1983 dan 40 tahun bertapak di negara ini, dan tujuan utama penubuhannya adalah untuk membantu mangsa keganasan rumah tangga. Tapi di WAO sebenarnya kita tak panggil mangsa, kita panggil pemandiri. Pemandiri, survivor lah. Survivor yang ingin keluar daripada situasi itu. Jadi masyarakat sebenarnya, macam berbalik pada soalan Hani tadi tu, kita dah bagi banyak pengetahuan dan maklumat mengenai keganasan rumah tangga ni boleh orang kata menuju ke arah pelakuan jenayah. Sebab ada juga kes-kes yang mula-mula kena dera, lepas tu mungkin berakhir dengan kematian. Kisah tragis. Masyarakat tahu, cuma mungkin ada yang dia nak keluar daripada situasi itu, tapi dia tak tahu dengan siapa dia nak berhubung, platform mana yang perlu digunakan, mungkin dia tak tahu NGO mana yang boleh menghulurkan bantuan. Jadi di sinilah orang kata matlamat utama penubuhan WAO, iaitu memberi khidmat secara percuma kepada pemandiri yang ingin perubahan, yang ingin keluar daripada situasi yang orang kata sangat membimbangkan dan berbahaya lah sebenarnya. Dan penderaan keganasan rumah tangga itu sebenarnya adalah jenayah. Betul. Jadi di WAO apa yang kami lakukan adalah memberi sokongan dan pertolongan dari segi advokasi, perundangan dan juga kaunseling kepada pemandiri keganasan rumah tangga. Itulah dia. Sebenarnya ada sumber, tapi ada yang tak tahu di manakah sumbernya. Jadi hari ini seronok sebenarnya untuk kita kongsikan supaya dapat membuka mata wanita di luar sana yang mungkin menjadi mangsa, pemandiri, dan orang-orang yang berkaitan lah. Dan mungkin seterusnya soalan untuk Zaiti juga. Kalau kita tengok sebenarnya setiap hari ada keganasan rumah tangga yang mungkin secara senyap. Tapi setiap tahun pasti ada yang orang kata tular, yang viral. Jadi kalau kita tengok sebenarnya mana silapnya, apakah kepincangan dalam masyarakat sampai ada yang tergamak buat keganasan ke atas kanak-kanak dan juga wanita. Okey, dapat kami simpulkan di sinilah bahawa dia melibatkan banyak faktor, dan melalui kajian yang WAO pernah buat, suri rumah adalah pemandiri ataupun survivor yang paling tinggi yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Sebab apa? Dia berkait kepada masalah ekonomi, masalah mungkin konflik keluarga, dan di situ orang kata suri rumah tu kenapa dia menjadi penyumbang kepada statistik yang paling tinggi tu, sebab dia bergantung kepada orang lain dari segi ekonomi. Dan ada sebenarnya kami menerima banyak panggilan daripada pemandiri keganasan rumah tangga, dan sehingga September tahun ini kami menerima 1,208 kes ataupun panggilan, dan mereka memerlukan bantuan dari banyak segilah. Dan apa yang kami lakukan bila dapat panggilan tu, kita akan tanyalah kepada pemandiri tu. Kita akan bagi pilihan kepada mereka, dan kita akan memberitahu mereka apakah hak-hak mereka, dan supaya diorang tahu mereka dapat buat pilihan yang tepat untuk keluar daripada situasi tu. Boleh dikatakan banyak kes yang kita tolong, 80% memang nak keluarlah. Tapi apa pilihan yang kita tak akan bagi pilihan pada mereka, mereka yang perlu buat pilihan sendiri, tapi diorang kena tahulah hak mereka. Baik. Jadi itu dia. Mukadimahnya pun kita rasa macam
terancam dan rasa geram juga dan peranan bagi mereka yang berada sekeliling pun penting juga sebenarnya. Dan apatah lagi kita harus serahkan juga dalam kalangan muda. Dan Ilham sendiri adalah orang muda. Okey, baru berusia 25 tahun Ya. Dan apa peranan Ilham dalam program yang nak dilangsungkan ini? Dan apatah lagi kita bercakap tentang cukuplah hentikan keganasan rumah tangga ini. Saya seorang pemandu wanita di Rentas Peninsula 2.0. Jadi saya rasa sangat penting untuk kumpulan-kumpulan seperti Rentas Peninsula ni di mana kebanyakannya lelaki. Kalau tengok grup-grup lain yang orang yang suka hobi memandu kereta atau apa-apa yang berkenaan dengan kereta, kebanyakannya lelaki. Saya rasa sangat penting untuk grup-grup seperti ini untuk menunjukkan bahawa diorang menunjuk support kepada seperti Women's AIDS Organisation untuk menunjukkan bahawa diorang ni kisah pasal masalah-masalah isu wanita. Sebab saya rasa common stigma tu orang rasa ni isu wanita macam wanita je lah yang usahakan. Saya rasa sangat pentinglah orang yang ada platform untuk gunakan suara mereka untuk membantu wanita-wanita ni yang disakiti. Itu yang kata We for She tu. Betul. Mereka akan menjelajah dari satu negeri ke negeri dengan menaiki memandu kereta klasik. Ya, Tak sabar nak tengok ya. Okey, kalau nak tahu tentang program ini dengan lebih lanjut, ini berkaitan dengan kereta klasik. Betul. Pasti ramai yang teruja nak tahu apakah pengisiannya. Kita akan kongsikan seketika nanti. Kita berehat, kita akan kembali lagi dalam Iris Wanita. Kembali lagi dalam Aris Wanita dan tadi kita dah terlanjur bercakap tentang program yang akan dilaksanakan. Tidak lama lagi tentang menentang keganasan wanita dan juga kanak-kanak ni cukuplah hentikan. Jadi saya nak tanyalah kepada Ilham sendiri kan. Boleh tak ceritakan lebih mungkin terperinci sedikit tentang program yang akan dilaksanakan untuk bersama dengan WAO tu? Okay, so acara ni ada 30 individu yang sertai. Rule dia ialah semua orang yang nak join tu dia kena pakai kereta yang paling-paling at least 30 tahun. Okay. Dah kereta lama lah, kereta klasik lah. Kereta antik macam tu. Jadi kita akan berentas starting dari Selangor, lepas tu ke Johor dan ke Terengganu. Lepas tu hari yang seterusnya kita akan bergerak dari Terengganu hingga ke Perlis. Jadi main aktiviti dia ialah memandu sama-sama berkonvoi. Sebab kita nak tunjuklah bahawa kita ni bersatu bersama-sama nak represent a cause which is really good, which is to support Women's AIDS Organisation lah. Ya, satu-satunya pemandu wanita dikelilingi dengan pemandu lelaki yang lain, betul tak? Ya, Itu betul. nama We for She tu. Maknanya itu sebagai satu simbolik kesokongan daripada kaum lelaki untuk wanita. Ya, betul. Okey, dan kita nak kembali kepada Nuzin. Kita berkongsi tadi tentang beberapa perkara. Ramai yang hubungi dan 80% nak keluar daripada situasi tersebut. Apakah sebenarnya yang banyak diberitahu? Maknanya keganasan yang bentuk apa? Emosi, fizikal, majoritinya? Alright, yang banyak kes yang kita terima adalah dari segi fizikal dan emosi. Okey. Dan macam saya sebutkan tadi, dia berkait lah ni. Dia berkait mula-mula mungkin penderaan emosi. Lepas tu mungkin bila dah pasangan tak tahan, dia mula nak memukul. Okey, bila dah melibatkan fizikal, dia mulalah mungkin dia mula pukul anak pula. Jadi dan kami pun sangat terperanjat sebab ada juga pemanggil yang call di WAO adalah anak kepada pasangan yang dibelenggu dalam keganasan rumah tangga itulah. Dia call, dia bagi tahu kata ibu dia dia tak tahu nak buat apa. Mungkin anak-anak sekarang kan dia dah orang kata ada banyak pengetahuan macam mana nak gunakan social media, guna handphone. Jadi bila dia call, dia beritahu kata okey, ibu dia kena pukul, apa yang dia nak buat. Jadi itu antara orang kata kes-kes yang pernah kami terima lah. Dan macam apa yang membimbangkan kita sekarang ni adalah kita nak bagi pengetahuan kepada masyarakat bahawa keganasan rumah tangga ni sebenarnya boleh efek mental health. And untuk menjadikan masyarakat yang kata membangun dan berwibawa,
mental health tu perlu kita dahulukan. Tapi bila dah berlaku keganasan rumah tangga dan anak sendiri pun menyaksikan keganasan yang berlaku dalam keluarga dia, secara tak langsung memang dia akan melibatkan mental health anak lah pula. Betul. Kan? Jadi itulah yang kami cuba memberi pengetahuan dan mendidik masyarakat bahawa kita perlu memerangi keganasan rumah tangga ni memerlukan kerjasama dari semua pihak. Orang kata satu kampung terlibat. Kalau you nak reduce kes-kes keganasan rumah tangga ni sebenarnya bukan family itu saja ataupun bukan dia suami, bukan isteri, bukan anak, tapi sebenarnya melibatkan orang sekeliling. Community. Ya, community itu sendiri. Jadi bila melalui program ni, bila kita di-approach oleh Rentas Peninsula 2.0 dan 99%-nya adalah pemandu lelaki. Kita sangat orang kata bersyukur dan berterima kasih sebab kita rasa ini adalah inisiatif yang sangat unik. Sebab dalam matlamat WAO juga kita nak melibatkan usaha untuk memerangi keganasan rumah tangga ni melibatkan kaum lelaki juga. Sebab kaum lelaki bila dia bagi dia tahulah apa yang berlaku dalam minda lelaki. Jadi bila pemanduan tu untuk menyebarkan maklumat bahawa penglibatan kaum lelaki itu pun sangat penting. Jadi kami rasa itu adalah inisiatif yang sangat unik dan kami memang mengalu-alulah segala program seperti inilah. Ya, betul. Bukan kita nak menolak bahawasanya lelaki tak didera. Ada. Tapi sangat terpencil nak dibandingkan wanita juga kanak-kanak ini sebenarnya. Kerana itulah perlu diberi tumpuan kepada hak kepada wanita dan juga kanak-kanak ni, Zan. Dan setiap lelaki itu sebenarnya perlu ada ciri-ciri pelindung. Dan wanita seperti kita dan juga kanak-kanak juga perlu dilindungi pasti. Okay, dan mungkin secara umum kalau kita tengok kan, keganasan domestik ini memang bagi kesan negatif seperti yang dikatakan oleh Zaiti sebentar tadi kan. Tapi mungkin boleh bagi tahu kenapa sebenarnya kita kena tentang keganasan rumah tangga ini. Okey. Kenapa kita kena tentang? Salah satunya adalah yang paling utama ia adalah jenayah. Jadi memang kena tentanglah. Dan satu lagi kita tak nak kes-kes rumah tangga yang mula-mula mungkin bermula kena tampar sikit and then dia akan berlarutan, mungkin lepas kena tampar dia kena terajang. Dan bila kena terajang dia akan menjadi berlarut-larut. Dia jadi makin teruk. Dan bila makin teruk dan mungkin boleh mengundang kepada pembunuhan dan sebagainya, itu yang kita nak kengkang. Dan kenapa bahaya adalah sebab kita nak memastikan masyarakat kita mempunyai mental health yang sangat berkualiti lah, mental health yang sangat baik. Sebab di WAO, falsafah kami tak ada alasan untuk penderaan dan kita nak mewujudkan negara yang lebih selamat kepada wanita dan kanak-kanak. Itu kenapa ia sangat berbahaya. Betul. Wanita selalunya seorang ibu tu dia bertahan disebabkan anak-anak. Betul. Tapi anak-anak sebenarnya pun trauma tengok apa yang berlaku pada ibu bapa mereka khusus pada dan anak-anak macam tadi kata anak yang call, yang telefon sendiri yang bagi tahu dan maklumkan. Jadi pada para ibu dan juga mereka yang wanita yang teraniaya ni kan, pastikan anda satu langkah ke depan, kena berani sebenarnya. Dan kalau bagi wanita muda seperti Ilham sendiri kan, ini juga satu pembelajaran untuk Ilham sendiri untuk mendalami situasi dan membuat pilihan yang tepat. Nampak saya pandang kan. Jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit apa yang akan dilakukan selain pada simbolik pemanduan wanita seorang wanita dan juga yang 90%-nya adalah lelaki. Apa yang akan dilakukan pada setiap destinasi itu nanti? Ada tak aktiviti ke? Aktiviti saya boleh cakap aktiviti yang utama tu memang the drive itself lah. Sebab saya rasa dari segi simbolik tu kita bekerjasama sebab kalau nak tengok jadual pemanduan tu saya paling kat depan. Jadi dia macam dia macam protecting lah. Dia orang mengiringi saya dalam perjalanan saya untuk menjadi wanita dalam dunia ni kan. Jadi kalau dah pergi nanti kita bolehlah kongsikan rakaman tu supaya kita boleh kongsi dengan semua. Betul. Boleh kepada semua Kita juga boleh menjadi suara kepada wanita dan juga kanak-kanak yang lain. Betul. Jadi di ruang masa yang ada ni mungkin kalau kita boleh kongsikan pada apa sebenarnya bagi seseorang tu perlu boleh lakukan. Seorang wanita dan juga kanak-kanak sebenarnya yang memahami tentang situasi ini, langkah pertama yang mereka kena dan wajib lakukan. Langkah pertama jangan simpan masalah tu seorang-seorang. Dia kena luahkan. Cari orang yang boleh dipercayai. Mungkin kawan rapat ataupun kalau mungkin setengah orang dia tak nak cerita pada parents sebab dia tak nak bimbangkan parents. So dia mungkin boleh cari kawan karib. Jadi kalau macam kawan karib ni pun kena ambil peranan. Let's say dia tak ada pengetahuan untuk bagi nasihat macam mana nak menyelesaikan masalah. Mungkin
best friend ni ataupun orang yang paling dekat ni boleh bagi tahu, okey, kita kat Malaysia ni banyak NGO yang membantu wanita, dan mungkin pendiri pemandiri tu boleh call NGO yang mempunyai platform seperti di WAO lah. Dan ingin saya ingatkan bahawa orang di sekeliling juga perlu, orang kata apa, bukan kata cekap tapi pantas lihat perubahan. Let's say lah, contoh dia kan, kita ada adik perempuan dan adik perempuan kita adalah mengalami masalah penderaan rumah tangga, keganasan rumah tangga. Tapi kita tak tahu nak tanya macam mana, ataupun mungkin dia sendiri tak nak open up dengan kita. Kita sebagai orang yang paling dekat tu, kita kena notice lah apa perubahan yang paling drastik. Mungkin sebelum ni dia tak pernah pakai baju tangan pendek, tapi sejak lately ni dia pakai baju tangan pendek dan mula jadi pendiam. Sebelum ni mungkin dia talkative kan. Jadi itulah orang ayah. Pemandiri itu sendiri, kalau dia mengalami situasi itu, dia kena luahkan. Dan kalau dia tak nak luahkan kepada orang keliling, mungkin sekarang kita pun dah ada teknologi moden kan. Kita boleh Google dan kita boleh cari NGO yang saya mention tadi lah. Dan selain, ingin saya ingatkan pada masyarakat, selain nombor telefon polis, mungkin kena ingat nombor telefon penting seperti nombor-nombor telefon NGO. Dan di WAO kita mempunyai hotline di 03 3000 8858. Itu boleh telefon di WAO pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Kalau dia tak nak telefon, mungkin dia tak reti nak bercakap ke macam mana, dia juga boleh SMS, WhatsApp lah, di 018 988 8058. Meaning to say, kalau setengah orang dia tak nak pergi terus kepada polis. Dia rasa macam kalau dah pergi polis tu dah jadi kes besar. Okey, jadi first step dia mungkin dia kena telefon lah. Dia telefon NGO dan tanya apa pertolongan yang NGO tu boleh hulurkan. Macam di WAO, once kita dapat panggilan, kita akan tanya, macam saya mention tadi, kita akan tanya dan kita akan tanya dia, okay, do you need shelter, ada ataupun ada tak saudara mara yang terdekat yang boleh you pergi untuk dapatkan perlindungan. Kalau dia kata okey tak ada, okey, di WAO kita ada sediakan rumah perlindungan lah, sementara dia nak healing tu. Okey, baik. Okey, jadi di ruangan masa yang ada ni mungkin kita boleh berikan sokongan sebab akan dilangsungkan pada 12 November 16 18. Okey, baik. Jadi boleh dapatkan informasi lanjut di media sosial. Ya, betul. Di media sosial. Alright. Jadi saya cari saja program Wanita Rentas Peninsula 2.0 untuk dapatkan informasi lanjut. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kedua tamu kita. Terima kasih banyak bersama kami dalam Iris Wanita untuk edisi kali ini. Ingat, cukuplah hentikan perbuatan ataupun kita nak sama-sama menentang keganasan terhadap wanita dan juga kanak-kanak. Betul. Okey. Jadi itu saja untuk episod pada kali ini. Saya Zaid Kirana dan saya Hani Hamid. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.